Hai, Assalamualaikum. Saya Zaliha dari Seni Art Channel. Kali ini saya ingin bercerita tentang ramai yang nak jadi kaya tapi tak nak urus wang dengan betul. Tapi bila kita cerita nak kaya, ramai yang nak jadi kaya. Saya boleh buktikan kenapa begitu ramai yang nak jadi kaya tapi gagal mengurus wang. Ada sebab sebenarnya kenapa kita gagal mengurus wang dengan baik ataupun kita tidak berjaya sebab kenapa kita tak nak urus wang. Nanti saya ceritakan yang tu kenapa. Tapi bukti ramai yang nak jadi kaya tapi ramai yang menafikan. Ramai yang menafikan. Saya ada beberapa kat sini ya. Ramai yang nak berjaya, ramai yang nak kaya tapi menafikan yang mereka nak kaya. Buktinya ramai orang Melayu yang bankruptcy, ramai yang muflis, dan di antaranya umur yang muda-muda. Ada yang 18 tahun, ada juga. Okey. Lepas tu, itu nombor satu. Nombor dua, ramai yang kerugian dalam scammer. Kalau cerita scammer ni, saya pun sebenarnya pernah juga kena. Banyak juga kan kita join-join, percaya memberi keuntungan yang besar. Jadi kita pun join lah scammer, rugilah banyak-banyak. Tapi masalahnya kesianlah kan kepada mereka-mereka yang kerugian dengan jumlah wang yang besar, macam orang yang baru bersara, orang yang baru keluar duit ke BSP, ataupun mereka yang buat pinjaman sampai banyak. Bukan sikit-sikit. Kalau kita cerita macam kita ni yang rugi 3, 4, 5 ribu tu sikit. Ada lagi yang kerugian berpuluh-puluh ribu, 60 ribu, 70 ribu, 80 ribu, 100 ribu. Lebih lagi pun ada lagi. Kalau orang yang sederhana yang duit lebih lagi, diorang mengalami kerugian yang besar sebab scammer. Kenapa scammer? Sebab kita nak jadi kaya lah. Saya ingat dulu kalau masa saya budak-budak, labu sayung, ya, saya dengar orang tua duduk sibuk pasal adalah kan ada seorang lelaki yang create benda tu, yang scammer tu, tentang dia ambil duit, menjanjikan pulangan yang besar tapi sebaliknya benda tu tak berlaku. Okey, lagi itu yang kedua ya. Yang ketiga, ramai yang kerja keras, kerja kuat ni kan, kerja kuat. Kenapa kerja kuat? Nak jadi kaya lah kan. Buat kerja double shift. Bukan double shift lagi. Kalau saya dulu kerja daripada 7 pagi, sepatutnya balik pukul 2. Tapi saya tak. Saya sambung lagi pukul 2 sampai pukul 9 malam. Tu 12 jam tu saya kerja. Untuk nak dapatkan income yang lebih, saya buat double shift. Ataupun kalau setengah-setengah tempat, buat overtime kan. Lepas tu bukan saja overtime, tak cukup overtime, kerja part time lagi. Habis kerja, harum lagi kerja lain, cari duit lagi kan. Penatnya cari duit kan. Tapi tak juga kaya. Sebab bila kita cerita pasal nak urus wang, tak nak dengar, tak nak, tapi nak kaya. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, kenapa saya berani kata ramai yang nak kaya tapi tak berani nak mengaku? Projek macam-macam kan. Projek lembu lah yang kena tipu, tak payah cerita. Projek kambing, projek cili, cili merah tu kan. Ramai itu mengalami kerugian 80. Saya ingat saya terbaca seorang petani pesara kerugian 80,000 sebab mulakan projek tanaman cili. Tapi kalau kena gaya, cara yang betul memang boleh berjaya. Tapi masalahnya memulakan dalam orang kata usaha yang besar kan, bisnes yang besar. Kita langkah pertama kita buat secara besar-besaran, mungkin tak sempat kurang ilmu, kurang pendedahan, tak ada pengalaman, jadi ramai yang gagal. Itu maknanya bukti nak kaya lah, tapi masih lagi tak mengaku kaya. Okey, so saya dah kongsikan beberapa bukti yang mengatakan ramai orang kita nak jadi kaya tapi tak nak mengaku. Saya pun entahlah ya, mengaku ke tak, tapi saya mengaku. Saya mengaku dekat ibu bapa saya mengaku dekat suami saya mengaku dekat anak-anak saya yang saya nak jadi kaya, saya nak jadi jutawan. Saya mengaku dekat dia orang. Tapi apa yang saya dapat? Diorang ramai-ramai gelakkan saya. Kononnya saya nak jadi jutawan. Okey. Ini dah bukan goal saya sebab saya dah capai kan. Okey. Orang dah gelakkan saya, tapi tak apa.
lupakan yang tu. Kenapa saya kongsikan topik hari ini ialah perlunya kita belajar mengurus keuangan untuk kita mencapai cita-cita tu. Bila kita faham keuangan itulah yang paling penting, dalam apa-apa pun keuangan tu yang paling penting. Okey. Kenapa kita gagal ataupun kenapa kita tak nak urus wang adalah sebab mungkin kerana kita tidak boleh nak delay gratification. Kita tidak sabar menikmati keseronokan. Katalah okey, kata anda join scammer, anda dapat duit. Macam juga orang menang loteri kan, gambling tu kan, dapat ada yang menang jutawan tapi berapa lama duit tu dia bertahan kan. Ramai juga akan balik kepada asal, jadi miskin balik. Dan bagaimana kita, saya ingat dulu saya buat kerja dah bersih duit dapat banyak, gaji banyak pun duit habis. Sebab kita tidak sabar, kita tidak sabar menahan keseronokan kita untuk enjoy duit tu. Itu kelemahan kita. Sebab kita tidak sabar untuk bersuka-suka. Kita tidak sabar, orang kata memanglah, kalau cakap betul juga. Yalah, memanglah kerja keras-keras takkan kita tak nak enjoy. Betul, memanglah betul. Saya setujulah yang buat tu, memang kita. Tapi kita kena faham, bukan semua katalah anda dapat berapa kan, bukannya semua yang perlu kita enjoy. Kita perlu sebahagian juga untuk kumpul aside untuk uruskan keuangan kita, sebab yang ni akan menyelamatkan kita, yang ni akan memberi kejayaan kepada kita, yang ni, yang simpanan ni jugalah yang akan memberi motivasi kepada kita untuk terus berjaya. Ya, kerja-kerja dah tak abang kata kerja keras, kerja penat, buat macam-macam, rugi sampai rugi. Lepas tu scammer lagi, itu rugi lagi, projek macam-macam kita buat. Kalau saya dulu macam-macam saya buat, buka kedai tudung lah, meniaga pasar malam, semua saya buat, tapi semua tak menjadi. Kan, kita dah kerja keras, kita nak enjoy, tak. Kita kena delay, kita kena sabar. Sabar, orang kata Islam kan, kita kena sabarlah. Okey, saya nak share sikit ya. Dalam buku ni, The Richest Man in Babylon. Buku ni saya baca pada tahun 2015. Buku ni amat menarik, dia macam classic story about financial dia, by George S. Clason. Buku ni dia nipis je buku ni. Kalau anda baca 100 lebih muka surat je, dalam 100 sampai kat sini 107 muka surat sahaja, sangat nipis, kecil je. Buku ni rata-rata kalau kita dengar YouTube ataupun baca buku-buku lain ataupun kita dengar motivation kan daripada speaker-speaker lain tentang yang berjaya, yang berkongsi topik-topik keuangan, dia orang akan cadangkan buku ni. Daripada situ saya cuba cari buku ni, saya dapat. So saya beli buku ni dekat MPH, harga RM24.90. Dan saya baca tahun 2015. Ni saya baca tahun 2015. Sedikit tentang buku, sikit ya. Buku ni, yang bestnya dia kata, in the opening chapter, yang ni first chapter, tapi buku ni memang best lah ya. The Man Who Desired Gold. Clason tell us the story of Bansil, the chariot maker. He is telling his friend Kobe about a dream he had where he was wealthy. But lepas tu yang ni Bansil berkata-kata, when I awoke and remember how empty was my purse, a feeling of rebellious swept over me. Kan, maknanya dekat sini dia kerja. Dia kata, this feeling of rebellion is a potent force of transformation of often Bansil is finally angry.
He's finally realized that despite years of diligent service and hard work, he still has no gold in his purse. And it is this emotion that propels him toward financial transformation. Kan, dia mimpi dia kaya, bagaimana dia wealthy, tapi bila dia sedar daripada mimpi dia tengok betapa kosongnya beg duit dia, tak ada emas. Cerita ni dia berkisah macam cerita Egypt lah, kisah-kisah lama macam klasik. Lepas tu dia marah lah, bagaimana dia dah bekerja kan, angry, dia bekerja dah bertahun, dia bekerja kan, servis, hard work, tapi emas masih lagi tak ada dalam beg duit dia. Macam tu lah, samalah benda yang saya cerita tadi kan. Kita kerja keras, kita buat macam-macam bisnes, kita buat projek macam-macam, kita join scammer kan. Kita kerja buat part time lah apa, tapi kita punya akaun simpanan kita masih ciput-ciput. Jadi pentingnya macam mana pun anda berpelajaran, macam mana pun anda bekerja keras, macam mana pun apa-apalah kan, mengurus wang adalah penting. Itu pasal saya hari tu mula-mula saya start dengan hutang. Ramai orang yang terasa, tapi saya rasa kalau terasa maknanya perkongsian saya tu berkesan lah kan. Sebab saya pun berhutang. Saya tak cerita hal orang, saya cerita hal diri saya. Saya dulu banyak hutang, sampai paras hidung, lemas dalam hutang. Jadi anda kalau nak tahu bagaimana apa-apa information, ada saya kongsikan tentang bagaimana tekanan hutang, bagaimana mengurus wang. Saya dah buat video tu, dah banyak. So cuma hari ni saya nak bagi tahu anda pentingnya mengurus keuangan. Tak sepenting untuk anda yang kerja keras ni, tapi kalau urus wang entah ke mana, anda pun entah ke mana juga. Dapat sejuta habis. Macam itulah, kita tak boleh menahan keseronokan kita untuk berbelanja. Orang tak suka dengar cerita saya urus wang sebab saya umpama menahan anda di luar sana untuk berbelanja. Sedangkan dengan berbelanja yang tu yang penting. Tapi tidak. Kita boleh berbelanja tapi perlu dengan portion yang betul, dan banyak portion di dalam tu adalah untuk secure kita di masa akan datang. Itu sahaja, sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq. Warahmatullahi wabarakatuh. Bye.